Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya lagi ni Ahmad Amir Irfan di channel Amir Irfan. Okey, video kali ini adalah pembentangan daripada kumpulan rakan aku, kumpulan kawan aku mengenai tajuk perbahasan ilahiyat. So, anda jangan lupa subscribe, share and like ya. Okey, so serta komen lah untuk aku belajar apa semua. So, tanpa melengahkan masa lagi, saksikanlah. You give me the peanut butter to my jelly. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ismi Muhammad Zarmin Zikri bin Abdul Samad. Nombor metri I192039964. Okey. Saya mewakili daripada kumpulan 5 yang mana mendapat tajuk perbahasan ilahiyat. Okey, ilahiyat ini merangkumi kepada dua aspek, iaitu sifat-sifat Allah dan juga nama-nama Allah. Di mana sifat-sifat Allah ini terdiri daripada 3, iaitu wajib, mustahil dan juga harus. Manakala nama-nama Allah mempunyai sebanyak 99 nama Allah, dikenali juga sebagai Asmaul Husna. Okey. Ilahiyat ini dibahas secara tafsili, di mana dibahas secara lebih lanjut berdasarkan daripada dalil nas dan juga logik akal. Okay. Sifat Allah yang pertama iaitu wajib, di mana Allah wajib mengetahui berdasarkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Maksudnya, dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah itu mengetahui. Okey, Allah ini mengetahui segala perbuatan atau kelakuan hamba-hambanya, walaupun jauh dari sudut pandangan manusia, tetapi Allah itu mengetahui. Sebagaimana contoh yang boleh saya sampaikan, sebagai seorang student, walaupun seorang pensyarah tidak tahu akan kehadiran ke kelas, tetapi Allah itu jauh lebih mengetahui daripada makhluk-makhluknya. Sifat Allah yang kedua iaitu mustahil, di mana Allah mustahil bersifat tidur dan mengantuk. Ini berdasarkan firman Allah, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Maksudnya, yang tidak mengantuk usahakan, yang tidak tidur usahakan mengantuk. Di mana sifat Allah ini jauh berbeza dengan sifat manusia, di mana manusia ini memerlukan masa atau memerlukan masa yang secukupnya bagi meneruskan kehidupan sehariannya atau menjalani aktiviti-aktiviti yang mereka harus lakukan, menjalani aktiviti-aktiviti yang mereka harus lakukan. Okey. Sifat Allah yang ketiga iaitu Allah ini bersifat harus. Allah harus melakukan apa sahaja. Ini berdasarkan dalil, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan keluarga Imran melebihi dari segala umat. Di mana Allah ini harus melakukan, Allah ini harus melakukan, sebagaimana contoh Allah ini harus melakukan, boleh melakukan alam semesta. Ini mustahil bagi manusia untuk menciptakan alam semesta. Okay. Poin yang kedua iaitu pengertian sifat-sifat, di mana sifat-sifat ini bermaksud sesuatu keadaan atau suasana yang melekat atau berada pada sesuatu benda. Contoh sifat api, di mana sifat api ini panas dan tujuannya membakar. Sejak azali sifat api ini panas dan sampai sekarang dan akan datang, di mana sifat itu kekal panas. Sifat juga ada sesuatu yang ada pada zat Allah semenjak azali, dan sifat tersebut juga adalah esa, di mana contohnya kudrat, berkuasa. Allah ini bersifat kudrat dan berkuasa. Di mana zat adanya zat, adanya sifat, adanya sifat, adanya zat. Maksudnya perlu sekali. Okey, poin yang ketiga, beriman dengan sifat Allah.
wajib beriman dan meyakini Allah mempunyai segala sifat yang penuh kesempurnaan. Di mana kita sebagai Muslim wajib beriman bahawa Allah ini mempunyai sifat yang penuh dengan kesempurnaan tanpa ada kelemahan atau cacat cela. Okey. Sifat Allah juga bercanggah dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'." Maksudnya, tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya, dengan zatnya, sifatnya dan pentadbirannya. Dalil ini menjelaskan bahawa sifat Allah ini berbeza dengan sifat makhluk. Dari segi pentadbirannya, sifat Allah, pentadbiran Allah adalah lebih sempurna daripada pentadbiran manusia. Akan tetapi terdapat beberapa sifat Allah yang sudut zahir ada kesamaran dengan makhluk, tapi hakikatnya tiada persamaan sama sekali. Sebab contohnya hidup, di mana Allah hidup dan manusia juga hidup, di mana Allah hidup dan kekal, tetapi manusia hidup dan mati. Dalil menunjukkan Allah hidup dan kekal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maksudnya Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang tetap hidup yang kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhluk. Dalil ini menegaskan bahawa sifat Allah ini hidup dan kekal, dan walaupun sifat Allah ini hidup itu ada persamaan dengan sifat manusia, tetapi di mana Allah ini hidup dan kekal, manakala manusia hidup dan mati. Allah juga tidak perlukan roh, udara, makanan, tidak didahului dan tiada akhirnya. Di mana Allah ini tidak perlukan roh untuk hidup, tidak perlukan makanan, tidak perlukan udara. Dan Allah ini tiada permulaan, tiada pengakhiran. Berbeza dengan makhluk ciptaannya memerlukan roh untuk hidup, memerlukan makanan untuk meneruskan kehidupan seharian. Di mana permulaan bagi manusia ini adalah roh dan perakhiran bagi manusia ini adalah kematian. Muslim yang meragui atau menolak segala sifat Allah boleh dikira menjadi kufur atau murtad. Okey. Saya menegaskan bahawa mana-mana Muslim yang menolak atau meragui sifat-sifat Allah ini adalah murtad. Kerana Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, "Laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasa." Di mana maksudnya demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawasanya Allah ialah salah satu daripada 3 Tuhan. Dalil ini menegaskan dan menunjukkan bahawa orang yang meragui atau tidak percaya bahawa sifat Allah itu penuh dengan kesempurnaan, maka boleh dikira menjadi kufur atau murtad. Dan dalil ini juga diturunkan kepada orang Nasrani yang berpegang bahawa Allah itu salah satu daripada 3 Tuhan. Sedangkan Allah itu adalah Esa, di mana wahdaniyah, satu. Okey. Poin yang terakhir, sifat Allah secara tafsili. Sifat Allah ini mempunyai sifat yang sempurna dan banyak tidak terhitung. Di mana sifat-sifat Allah ini banyak dan tidak terhitung. Maksudnya tidak terhitung daripada akal fikiran manusia. Di mana jumlah sifat Allah itu hanya Allah saja yang mengetahui. Sifat Allah juga tidak boleh dicipta sesuka hati atau dibuat penambahan. Okey. Kita sebagai Muslim tidak sepatutnya menambahkan sifat Allah dan menciptakan sifat-sifat Allah, menciptakan sifat Allah dengan mengatakan sekian. Dengan mengatakan sifat Allah ini sekian. Okey. Berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah bahawa Allah mempunyai 3 sifat yang utama, iaitu wajib, mustahil dan juga harus. Di mana sifat ini akan diterangkan oleh saudara Izzat, Fatihi, Luqman. Manakala nama-nama Allah ini diterangkan oleh saudara Irfan Wafi. Dengan akhir kalam saya, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi dan maksud sifat wajib. Sebelum itu saya akan bincangkan tentang sifat-sifat Allah, seperti contoh 25 sifat Allah yang wajib kita tahu, iaitu qidam,
wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyam bin nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmul hayy, sama, basar. Tetapi di dalam sifat wajib ini akan saya bincangkan sedikit sahaja sifat wajib, iaitu sifat yang harus wajib ada pada Allah, iaitu contoh sifat wajib wujud. Innallaha la ghani 'anil alamin. Allah Maha Kaya dan tidak berhajat kepada sesuatu daripada makhluk. Ini menunjukkan Allah itu wujud, menunjukkan Allah itu wujud apabila adanya alam ini, dan apabila adanya ciptaan Allah yang agung ini, alam ini, alam semesta ini, dan juga seluruh hidupan di atas muka bumi ini menunjukkan Allah itu yang menciptanya. Inilah yang dimaksudkan dengan Allah itu ada. Kita pergi kepada bahagian sifat wajib, iaitu sifat wajib ini ada 4: sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Kita pergi kepada sifat nafsiyah. Suatu sifat yang ditetapkan pada zat Allah, iaitu wujud Allah, tidak menunjukkan kepada apa-apa makna lain selain zatnya. Sifat ini juga wujud sebagai sifat yang kemestian yang harus ada pada Allah. Ini menunjukkan bahawa sifat nafsiyah ini sifat yang ditetapkan dan dikategorikan untuk Allah semata-mata, dan tiada sifat yang lain kecuali sifatnya yang menunjukkan kesempurnaan baginya. Dalil aqli, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Jika diingatkan kembali kisah di mana orang kafir bertanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, dan mereka menjawab la yaquluna Allah, mereka menjawab Allah. Dan makna kekuasaan Allah ini sehingga kan orang kafir sendiri pun mengakui bahawa Allah yang menciptakan alam ini. Sifat salbiyah juga dinisbahkan kepada penafian atau menidakkan sesuatu perkara yang berunsurkan sifat kekurangan dan kelemahan bagi Allah, menolak perkara-perkara yang tidak layak dan bertentangan dengan sifatnya. Mukhalafatul hawadis dan juga wahdaniyah. Okey, kita lihat kepada wahdaniyah ni. Wahdaniyah ni esa, iaitu Allah tidak berbilang-bilang, kerana berbilang-bilang itu dikategorikan sebagai makhluk. Kerana Allah juga dikatakan sebagai esa ialah tanda keagungannya. Kalau kita faham, jika berbilang-bilang itu ia menandakan ianya makhluk. Kekuasaan itu memerlukan kepada bantuan, tetapi Allah ini maha berkuasa, dan ianya menunjukkan bahawa Allah ini tidak berbilang-bilang, dan Allah ini esa, dan ianya jelas menunjukkan Allah ini maha berkuasa, kerana ianya tidak menunjukkan sifat-sifat kelemahan dan dhaif pada zatnya. Sifat ma'ani, suatu sifat yang telah tersedia wujud pada zat Allah yang menyatakan tentang pengertian tertentu mengenainya. Contoh sifat ilmu, kerana Allah ini berilmu yang maha mengetahui, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'lamu asrarahum. Sedangkan Allah mengetahui segala perkataan dan perbuatan. Segala apa yang kita ketahui pada hari ini, Allah maha mengetahui. Segala apa yang kita rancang, segala apa yang kita pilih di masa yang akan datang, Allah lebih mengetahui di masa hadapan itu perancangan yang lebih baik daripada kita. Jika kita mampu merancang, maka Allah itu sebaik-baik perancang. Kita pergi kepada sifat ma'nawiyah, iaitu merupakan sifat yang dinisbahkan kepada makna. Dinamakan dengan sifat ma'nawiyah kerana ia melazimi, ianya tetap dan mengiringi segala sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah ini contohnya dua sifat ma'nawiyah, kaunuhu ta'ala qadiran, hal keadaan berkuasa, iaitu Allah ini berada dalam hal keadaan,
apabila keadaan yang Allah berkuasa untuk mengadakan sesuatu dan menidakkan sesuatu yang harus baginya. Kaunuhu ta'ala aliman pula mengatakan hal yang sama, tetapi hal keadaan yang Allah mengetahui ini, hal Allah sentiasa berkeadaan mengetahui segala-galanya dan tanpa ada apa-apa batasan masa dan keadaan. Iaitu dalil yang menunjukkan Allah ini bersifat ma'nawiyah, bersifat kaunuhu ta'ala qadiran, di mana Allah ini bersifat kaunuhu ta'ala aliman, mengetahui. Tentu kerana kalau dia bersifat tidak mengetahui, ini menunjukkan bahawa Allah ini jahil. Tetapi sebaliknya Allah ini maha mengetahui akan sesuatu yang diciptakannya, maha mengetahui segala apa yang dijadikan olehnya. Dalil Al-Quran, innallaha alim ghaibis samawati wal ard, sesungguhnya Allah mengetahui segala yang di langit maupun di bumi, segala rahsia yang ada di langit maupun di bumi. Wallahu a'lam. Dikisahkan pada suatu ketika Nabi Allah Musa ingin menerima wahyu daripada Jibril, perantaraan Jibril yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa ingin memberi pesan kepada Allah, satu pesanan daripada Nabi Musa alaihissalam yang dinyatakan oleh baginda, ya Jibril, aku ingin melihat zatnya Allah, aku ingin melihat kecantikannya, keagungannya, kebesarannya Allah, iaitu aku ingin melihat wajahnya Allah. Tetapi Allah tidak menjelaskan secara langsung di dalam kisah ini, kerana suatu ketika ianya menjawab pertanyaan Nabi Musa alaihissalam, iaitu ya Musa, engkau tidak akan pernah sanggup melihat wajahnya aku, zatnya aku, kerana ketahuilah apa yang ada di langit dan bumi, apa yang ada pada bukit dan juga laut yang terbentang luas pada hari ini itulah kekuasaanku. Ketika cinta